Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Kampung Siglap pada hari ini? Sihat semuanya? So macam mana kita sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa? Saya harap semuanya sudah bersedia kan bersama dengan kitab masing-masing dan buku catatan yang dikhususkan untuk kuliah kita pada hari ini. Okey. Terima kasih kepada Jamila, Kak Jamila kita ucapkan selamat Hari Guru. Ya, selamat Hari Guru juga kepada semua guru-guru. Sama ada yang sedang mengajar, yang sudah pencen, kan semualah apa-apa. Okey. Terima kasih Kak Jamila atas ucapannya. Baik, Muslimah. Hari ini kita akan menyambung satu perbincangan. Kita panggil ia sebagai kesinambungan bagi perbincangan kita minggu lepas. Minggu lepas kita bincangkan berkenaan dengan apa? Kita bincangkan berkenaan dengan satu topik yang mana berkaitan dengan setiap perbuatan kita, sama ada ia buruk ataupun ia baik, ada balasan yang Allah akan berikan kepada kita. Atau dengan kata lain, kita buat perkara yang baik, balasannya juga akan baik. Bila kita buat perkara yang buruk, balasan juga akan buruk. Itu sebagaimana yang sudah kita bincangkan dan dalil-dalil yang telah saya paparkan ya pada minggu lepas berkenaan dengan contoh-contoh yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan saya juga ada meminta ya kepada muslimah yang mengikuti pengajian kita Ad-Da' wa Ad-Dawa ini agar baca, sebab tak semua dalil yang ada dalam kitab kita ini saya letakkan dalam perbincangan pada minggu lepas sebab dalilnya begitu banyak yang dikemukakan kepada kita oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah. Jadi saya harap ya selepas perbincangan kita pada minggu lepas, setiap satu dalil yang dikemukakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab ini, kita lihat dan kita buka Al-Quran dan kemudiannya kita tadabbur. So itulah yang menjadi perbincangan kita yang terakhir pada minggu lepas berkenaan dengan tadabbur Al-Quran, iaitu bila kita hendak menjadi seorang hamba yang memahami berkenaan dengan keberuntungan dan juga kejayaan kita ya di atas muka bumi ini dengan sentiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka di situ ada dua perkara yang beliau sebutkan. Yang mana Imam Ibn Al-Qayyim ingin kita ni faham. Bila kita nak jadi hamba yang memahami tentang buat perkara yang baik, kita akan dapat perkara yang baik sebagai balasannya. Buat perkara yang jahat, kita juga akan mendapat balasan yang buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ ada dua perkara yang beliau ingin kita fahami betul-betul. Baru kita boleh
betul-betul memahami berkenaan dengan teori yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Jadi, pada minggu lepas, saya bincangkan berkenaan dengan satu perkara. Perkara pertama yang telah beliau sebutkan, iaitu apa dia? Tadabbur Al-Quran. Beliau pesan kepada kita, kan, pengarang kitab kita ini pesan kepada kita, jadilah seseorang yang sentiasa mentadabbur Al-Quran berkenaan dengan amalan-amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran dan juga balasan-balasan yang telah disiap sediakan bagi mereka yang beramal. Tidak kira sama ada ia amal soleh ataupun amal yang buruk. Bila kita memahami dengan mentadabbur Al-Quran itu tadi kan, maka di situ ianya akan menjadi pegangan kita ketika kita beramal itu. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada poin yang kedua. Ya, poin yang kedua yang disarankan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah supaya kita faham. Bukan hanya semata-mata dengan mentadabbur Al-Quran, tetapi ada satu lagi perkara yang perlu kita fahami dan kita pegang agar dalam beramal kita tidak tersalah. Ya, agar dalam beramal kita tidak tersalah, sama ada tersalah amal ataupun tersalah faham dalam beramal itu. Jadi di sini hari ini kita akan masuk kepada halaman 45. Halaman 45 pada poin kita H. Ya, poin kita H, kesalahan persepsi dalam doa. Kesalahan persepsi dalam doa. Kalau sekiranya muka suratnya berbeza, sebagaimana biasa ya Muslimah, cuba cari poin yang H, kemudian cari tajuk kesalahan-kesalahan persepsi dalam doa dan kita akan mulakan daripada poin itu untuk perbincangan kita pada hari ini. Jadi kalau sekiranya ada di kalangan Muslimah kita yang muka suratnya berbeza, boleh mungkin sharekan di ruangan komen kita sekarang berada di muka surat berapa. Sebab saya tahu ada yang muka suratnya berbeza dengan muka surat Ustazah sebab kitab kita cetakan berbeza. Walaupun tajuknya sama kitab sama tapi cetakan berbeza. Jadi kalau muka surat yang ada pada kitab Ustazah 45 halamannya. Di sana berapa? Okey. Disebutkan di situ ada Nur sebut 42, Kak Aisyah juga sebut 42. Terima kasih kepada semua yang telah berkongsi berkenaan dengan muka surat kita hari ini. Baik, okey. So kita ada 45 or 42. Tidak kiralah sama ada. Kedua-duanya boleh. Jadi di sini kita akan baca sedikit sebelum kita syarah dengan lebih lanjut berkenaan dengan apa yang terkandung pada poin kita yang H ini. Baik Muslimah, jika kita baca tentang perkara kedua yang dipesan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab kita ini, supaya kita faham dalam keadaan kita beramal soleh itu tadi. Okey, dan bila kita dah mentadabbur Al-Quran tu kan, kita faham bahawa bukan semata-mata tentang pentadabburan Al-Quran. Pentadabburan Al-Quran yang menjadikan kita orang yang nak buat perkara yang baik ataupun nak tinggalkan perkara yang buruk kerana sebab dan juga akibat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran. Tetapi perkara yang kedua ini dia tidak kurang pentingnya untuk kita fahami supaya sekali lagi saya tekankan kita tidak tersalah faham terhadap nas-nas agama yang telah kita bincangkan. Okey, jadi sebab itu disebutkan di sini berkenaan dengan perkara kedua, dia seharusnya iaitu kita ni, manusia ni, kita hamba Allah, seharusnya menghindari kesalahan dirinya dalam berinteraksi dengan sebab-sebab tersebut. Ini termasuk perkara yang paling penting. Okey, ini termasuk perkara yang paling penting. Maksudnya begini Muslimah. Dalam keadaan kita memahami berkenaan dengan setiap perkara yang kita buat di atas muka bumi ini ada balasannya. Tidak kira sama ada ia baik ataupun buruk. Maka di sini menghindari perbuatan yang boleh menyebabkan kita ada satu kewajipan juga tanggungjawab untuk menghindari perbuatan yang boleh menyebabkan kita melakukan dosa. Okay, so ini adalah perkara yang penting. Paling penting, bahkan disebut paling penting. Dalam keadaan kita berinteraksi dengan sebab-sebab tersebut, kita perlu hindarkan diri kita.
agar kita tidak buat perkara yang dosa itu tadi. Ataupun perkara yang boleh menyebabkan kita melakukan dosa. Maka begitu, kalau kita lihat pada perenggan kita di sini dalam kitab kita, seorang hamba dia mengetahui bahawa maksiat dan kelalaian termasuk sejumlah sebab yang pasti mendatangkan kemudaratan atas dirinya. Jadi dia faham bahawa ada banyak perkara yang kalau dia buat boleh mendatangkan kemudaratan. Jadi perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan besar untuk dunia dan akhirat kita ialah kemaksiatan, iaitu dosa. Kemaksiatan dan juga kelalaian. Perkara ini ada banyak sangat di sekitar kita yang mana bila kita buat, ia akan memudaratkan kita dunia dan akhirat. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah. Jadi, cuma masalahnya sekarang jiwa kita ini kan disebut, namun ada kalanya jiwa manusia menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Misalnya, mengandalkan kepada maaf dan ampunan Allah serta menunda taubat. Apa maksudnya? Dia begini, ada di kalangan kita, manusia ni kan, kita sengaja melakukan kesilapan dengan alasan-alasan yang tertentu. Kita buat salah, kemudian ataupun kita buat dosa tadi kan, yang kita tahu bila kita buat dosa, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kita dengan azab. Tapi ada di kalangan kita yang dia sengaja buat perkara-perkara dosa ini, iaitu kesilapan-kesilapan ataupun maksiat-maksiat dengan alasan-alasan tertentu. Antaranya apa, Muslimah? Tadi saya baca sikit tadi. Imam Ibn Al-Qayyim kata begini kepada kita. Ada di kalangan manusia yang mana mereka buat kesilapan itu. Mereka buat dosa tersebut dengan mengandaikan bahawa kalau kita buat dosa ni, Allah ampuni dosa kita. Kan? Dia kata gitu. Alah, tak apalah buat dosa yang banyak. Nanti Allah ampunkan pun. Taubat Allah ampun. Macam gitu. Ada orang gitu. Dia buat dosa banyak-banyak kan. Sehingga dalam keadaan yang sedemikian yang dia yakin, betul lah memang Allah Subhanahu Wa Taala akan ampuni dosa kita. Tapi kerana keyakinan dia itu tadi, dia menunda taubat dia. Dia menunda taubat dia. Kemudian kadang-kadang, kita masih lagi pada paragraf kita di situ, kadang-kadang orang ini berlindung dengan ucapan istighfar secara lisan, melaksanakan perkara-perkara yang disunnahkan atau ilmu yang dia miliki. Jadi, bagi dia tak apalah nanti aku istighfar, Allah ampun dosa aku. Kita buat perkara-perkara sunnah, settle lah nanti kan. Ataupun dengan ilmu yang dia ada. Maksudnya dengan ilmu yang dia ada tu, dia tahu macam mana nak bertaubat, dia tahu apa nak buat, dia tahu doa apa yang boleh dibaca bila seseorang itu nak bertaubat. Contoh kita dah bincangkan berkenaan dengan doa-doa yang Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Jadi kita tahu, tak apalah kalau aku buat dosa pun nanti aku bacalah doa ni, Allah mesti kabulkan doa aku. Ini kita panggil sebagai kesengajaan yang kita buat dalam dosa tu tadi. Okey, kita sengaja buat dosa. Supaya apa? Bukan supaya. Dengan keyakinan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebab tu Muslimah, Imam Ibn Al-Qayyim datangkan kepada kita dengan contoh begini. Untuk situasi-situasi orang yang begini, apa dia buat? Kita lihat di bawah itu. Dia kata, ramai orang menyangka bahawa jika seseorang melakukan kemaksiatan, lalu dia mengucapkan astaghfirullah, maka kesan negatif iaitu dosa dari kemaksiatan tersebut akan hilang dan selesailah urusannya. Ada orang macam tu, kan? Buat dosa kan, dah ngumpat orang, kemudian astagfirullahalazim, dosanya kita, dosa kita macam tu, ada orang macam tu. Ya Allah, ia berlaku depan mata saya kan. Dia macam benda yang normal. Dah buat dosa ni tak ada apa-apa. Sebab apa? Bagi dia tak apa ucap astagfirullah. Sama-sama lah kita dah ngumpat orang tu, kita ucap astagfirullah, nanti hilang dosa kita. Boleh gitu? Tak boleh.
Tak boleh kita pandai-pandai kan, lepas satu dosa, buat satu dosa, kemudian kita pun ucap astagfirullah, kita rasa dah settle dah dosa kita tu. So ini adalah, sebab saya kata tadi, ia adalah kesalahan dalam kita beramal dan memahami teks-teks ataupun nas-nas, dalil yang kita pegang. Ya, betul. Orang yang mengucapkan astaghfirullah, kan? Okey, orang yang mengucapkan astaghfirullah, Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dia. Tapi itu tak bermakna kita sesuka hati kita buat dosa, kemudian dengan satu keyakinan nanti ucap astagfirullah, Allah ampunkan kita lah. Macam itu boleh happy-happy buat dosa, lepas tu sama-sama ucap astagfirullah. Jom ucap astagfirullahalazim, tadi dah mengumpat kan si muslimah tu kan. Okey, dah mengumpat si muslimah tu, kita ucap lah astagfirullah. Ya astagfirullahalazim, dosa kita. Gelak-gelak macam tu kan. Ya Allah ya Tuhanku, ramai macam tu. Ramai macam tu. Saya ingat ni muslimah satu kisah tu kan. Saya naik bas. Dah lama tak naik bas. Sekarang naik Grab kan. Saya naik bas. Kita ni naik bas. Kita duduklah dekat satu seat ni. Depan ni adalah dua orang muslimah ni. Ni saya nak cerita pengalaman saya lah. Kita dengar orang mengumpat. Kita bukan dengar. Kita macam mana nak dengar ke tak terdengar ke apa kan. Dia memang dengar sebab dia duduk depan kita. Masya Allah. Dia astagfirullah, bukan Masya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ni dua-dua ni ngumpat-ngumpat. Saya duduk kat belakang ni rasa macam nak ketuk je kepala dia orang-orang. Sebab memanglah muslimah ni kan cokap pasal orang bukan main lagi. Dah tu last memang cantik lah. Dia punya conversation macam ni. Dosa kita ngumpat pasal dia. Astagfirullahalazim. Dia orang ketawa dia orang. Kita kat belakang ni. Memang kita buat astagfirullah lah kan. Astagfirullahalazim, ya Allah. Itu kalau saya cakap memang jadi kuliah duha dalam bas. Kata kan, ini makcik diorang ni sedapnya korang diorang ni. Tapi kalau kita nak fikirkan begini, ucapan astagfirullah dia tak seharusnya berada di tempat itu. Dalam keadaan yang sedemikian, tak kena situasinya. Sebab apa? Dalam ucapan astagfirullah ini kita tak boleh ucap dalam keadaan yang happy-happy, dalam keadaan yang kita tak menyesal dengan apa yang kita buat kan. Menyesal, sedar, masalahnya sedar buat dosa tadi tau. Sedar dosanya. Tapi dalam keadaan buat perkara, dalam keadaan mengucapkan perkataan-perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, ya, astagfirullah contohnya, dalam keadaan yang tidak ada keinsafan yang sebenar-benarnya. Jadi hal ini, perlu diperbaiki kita ni muslimah. Ya, perlu diperbaiki. Jangan kita ucapkan ucapan astagfirullahalazim ni kan dalam keadaan yang kita sedar kita buat dosa, namun kesedaran itu tidak menginsafkan kita. Dalam keadaan yang happy, gelak-gelak sana, gelak sini, dah mengumpat orang tu kan, suka-suka hati. Orang ni, astagfirullah gitu. Bagus. Ini perkara yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya ini. Kenapa dia sebutkan begitu? Sebab ada orang yang begitu. Betul. Ada orang begitu. Dia berlaku depan macam saya. Betul. Ada orang yang begitu. So kita jangan jadikan kita kan berada pada situasi-situasi yang sedemikian yang mana kita buat satu dosa kemudian kita rasa dengan ucapan astaghfirullahalazim itu ia boleh mudah-mudah menghapuskan dosa kita. Okay? So kena ubah cara kita melihat ucapan astaghfirullah itu. Ia bukan dengan satu keadaan yang kita ucapkan happy-happy lepas buat dosa gitu kan. Bukan gitu. Tapi ucapan yang kita ucapkan dengan penuh penyesalan terhadap apa yang kita lakukan. Baru tepat situasinya. Ya, baru tepat situasinya. Okay, itu contoh yang pertama yang didatangkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah kepada kita berkenaan dengan ucapan astaghfirullah. Cuba lihat muslimah pada perenggan kita yang berikutnya dalam kitab ini. Apa yang beliau sebutkan? Beliau kata begini, apa kata dia? Ada orang yang mengaku faqih. Faqih ni maksudnya dia adalah orang yang berilmu. Dia orang yang berilmu. Berkata kepada aku akan berbuat semauku. Berkata kepada aku ni berkata kepada beliau lah. Jadi maknanya kita lihat begini muslimah.
contoh yang Imam Ibnul Qayyim disebutkan ialah kerana dia pun berhadapan dengan situasi itu. Maksudnya ada orang cakap pada dia apa yang dia lihat. Kan sebab tu dia datangkan contoh ini. Jadi dia kata gini, ada orang kata kepada dia begini, aku akan buat dosa semahu aku. Aku nak buat dosa sebanyak-banyaknya. Suka hati aku nak buat dosa apa. Lalu aku ucapkan, lalu aku ucapkan subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dan aku memujinya sebanyak 100 kali. Jadi orang ini, dia kata kepada Imam Ibnul Qayyim, dia kata, aku nak buat dosa. Semau akulah, sepuas-puas hati aku nak buat dosa. Lepas tu nanti aku nak baca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Dia kata gitu dengan Imam Ibnul Qayyim. Maka apa yang aku lakukan, itu akan terampuni seluruhnya. Dia kata gitu. Sebagaimana riwayat yang sahih dari Nabi SAW, bahawasanya baginda bersabda, dia keluarkan dengan satu dalil di sini. Apa dalilnya di sini Muslimah? Dia kata gini, kan Nabi dah kata gini pada kita. Man qala fi yaumin subhanallahi wa bihamdi. Siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah, 100 kali, huttat anhu khatayahu walau kanat misla zabadil bahri. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi orang ni dia plan nak buat sedemikian. Dia nak buat dosa banyak-banyak kan. Kemudian nanti aku bacalah subhanallahi wa bihamdi ni 100 kali dalam sehari. Habislah dosa tu settle. Kan senang macam gitu. Masalahnya, boleh ke tidak kita buat sedemikian? Kerana berdasarkan kepada apa yang Nabi SAW sebutkan itu tadi. Cuba fikir. Boleh ke tidak kita buat begitu? Sekarang ni Muslimah, kita jangan plan nak buat dosa ni masalahnya. Tak boleh lah. Saya nak bukan cakap janganlah, saya kata tak boleh. Kita ni tak boleh plan nak buat dosa ni. Kita rancang, hari ni nak buat dosa apa macam tu boleh? Tak apalah, buat je dosa. Nanti bolehlah baca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Allah ampunkan dosa kita. Bukan kutu Nabi yang cakap. Bukan aku cakap, Nabi cakap. Dia kata gitu kan. Bukan aku cakap, Nabi yang cakap. Gitu-gitu. Berdasarkan kepada dalil ini. Tapi boleh ke masalahnya kita ni? Nak rancang buat dosa. So ini kesilapannya. Kan? Yang Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ingin kita faham. Dalam keadaan kita nak menghindarkan diri kita daripada berbuat dosa, kita juga perlu menghindarkan diri kita daripada sebab-sebab yang boleh melibatkan kita dalam dosa tersebut. Tapi kalau kita ni seorang Muslimah yang kita kata, alah leceh lah Ustazah, nak hindarkan dosa-dosa ni. Kita keluar rumah pun dah ada dosa apa. Tu kan. Kita keluar rumah pun dah nampak dosa. Tak payah keluar rumah lah Ustazah. Dalam rumah pun dah ada dosa. Kan. Tengok TV pun dosa Ustazah. Tengok maksiat kat TV. So nak buat apa? Buat je lah Ustazah. Tengok je lah. Dah depan mata kita. Tengok je lah Ustazah. Lepas tu nanti kita taubatlah pada Allah. Boleh ke gitu? So ini kita panggil, kita tidak ada usaha. Dalam keadaan kita mengetahui ada dosa, dalam keadaan kita mengetahui ada sebab yang boleh menyebabkan kita terlibat dalam dosa itu tadi. Tapi kita tidak berusaha untuk menghindarkan diri kita daripada dosa tersebut. So dalam hal ini, kita tak boleh buat begitu Muslimah. Dan kita pun tak boleh nak gunakan nas-nas tadi. Ataupun contoh, kita ambil nas di sini. Ada lagi satu ya. Contoh yang lebih panjang sedikit lah yang dinyatakan kepada kita. Iaitu salah seorang penduduk Mekah juga berkata kepada saya,
Jika salah seorang dari kami berbuat dosa, maka dia akan mandi dan melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Dengan demikian, dosa tersebut terhapus darinya. Ini maknanya dia plan. Dia buat, dia tahu, oh tak apalah, nanti kalau buat dosa ni, aku tawaf ni, Allah ampunkan dosa aku. Dia buat begitu. Ataupun contoh yang berikutnya, dia datang kepada kita begini. Ada juga yang berkata kepada saya, dalam riwayat yang sahih dari Nabi SAW disebutkan bahawa beliau bersabda. Baginda bersabda begini. Hadis ini memang sahih. Saya tak pertikaikan kesahihan hadis ini. Dan Imam Ibn Al-Qayyim juga tidak pertikaikan tentang kesahihan hadis tersebut. Tapi ada orang datang kepada dia, kemudian beritahu kepada dia dengan hadis ini. Yang membolehkan dia buat dosa. Apa hadisnya? Okey, kita baca. Dalam kitab kita ni Muslimah, muka surat di halaman saya muka surat 46, iaitu Nabi SAW bersabda, apa sabda Nabi? Aznaba 'abdun dhanban. Faqala ay Rabb, inni asabtu dhanban faghfirli faghfaralah. Ada seorang hamba yang melakukan sebuah dosa. Dia buat dosa. Lalu dia berkata, maknanya dia berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah melakukan dosa. Maka ampunilah aku. Faghfaralah. Allah pun mengampuninya. Kita, kalau siapa ingat, siapa yang dalam kuliah saya ini ada mengikuti kuliah di Masjid Darul Ghufran dalam siri penawar hati kita yang kedua, minggu ni, hari Rabu lepas, saya ada kata begini kan, bila kita bertaubat kepada Allah, apa jaminannya? Allah ampuni. Tidak ada sesiapa yang boleh menafikan berkenaan dengan jaminan itu. Kita bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan terima taubat kita. Ini antara dalilnya. Antara dalilnya ialah hadis ini. Bila seorang hamba, di kalangan hamba Allah ini, dia buat dosa. Kemudian, dia bertaubat kepada Allah, dia doa kepada Allah, wahai Allah, aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku. Faghfaralah. Nabi kata, maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian, Nabi kata begini, thumma makatha ma syaa Allah, thumma aznaba dhanban akhar. Orang ini, apa yang dia buat, setelah itu dia menahan diri dari maksiat selama beberapa waktu. Dia tahan diri daripada melakukan maksiat. Dia tahan diri daripada buat dosa. Tapi kemudiannya dia melakukan lagi dosa yang lain. Kemudian dia buat dosa yang lain pula. Pada masa itu, apa yang dia buat? Dia lantas berkata, Faqal Rabbi inni asabtu dhanban faghfirli. Dia doa begitu kepada Allah. Sekali lagi. Kan? Dia doa kepada Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Allah ampunkan ke tidak? Nabi kata gini, faghfaralah. Maka Allah ampuni dia. Allah ampuni dia. Lalu, Nabi kata apa? Thumma makatha ma syaa Allahu thumma aznaba dhanban. Dia pun, kan, Allah kembali dan Allah dah ampuni dia. Kemudian dia pun sekali lagi dia tahan diri dia daripada buat perkara-perkara maksiat selama beberapa waktu dan akhirnya dia buat dosa sekali lagi. Dalam keadaan ini dia pun sekali lagi Muslimah. Dia berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat dosa, ampunilah aku. Dan Allah kata apa? Hamba-Ku mengetahui bahawa dia mempunyai Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum kerana dosa itu. Iaitu alima abdi anna Allah anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih. Bila Allah dengar doa hamba itu tadi kan, untuk kali yang ketiga, dia dah buat dosa tadi kan, untuk kali yang ketiga, Allah kata hamba aku ni dia tahu bahawa dia memiliki Tuhan yang mana mengampuni dosa-dosa. Dan bukan itu sahaja. Dia memiliki Tuhan yang menghukum, maksudnya mengazab dosa-dosa yang dia lakukan. Okey? Berdasarkan dosa-dosa yang dia lakukan. Maka apa kata Allah? Qad ghafartu li'abdi. Sesungguhnya aku telah mengampuni hamba-Ku itu.
Falyasna' ma syaa. Maka berbuatlah semahu dia. Buatlah apa yang dia inginkan. Jadi, orang ini yang berpegang kepada hadis ini, dia kata apa? Dia kata gini, Muslimah. Dia kata, aku tidak ragu bahawa aku memiliki Rabb yang akan mengampuni dosa dan menghukum kerananya. Maknanya, dia kata gini, bukankah Allah kata kita boleh buat suka hati kita? Lepas tu taubatlah pada Allah. Yang kau nak risau pasal? Itu maksud dia macam tu. Kan? Asal kau nak risau kau buat dosa? Lepas kau buat dosa kau taubat lah. Allah ampunkan apa dosa kau. So kau tak payah nak melalak-lalak kau dah buat dosa. Ini orang yang begini. Kenapa dia begitu? Sebab dia salah faham terhadap nas agama. Okey, dia tersalah faham dengan nas agama. Jadi, orang yang begini kan, dia bergantung pada nas-nas Al-Quran dan juga hadis ya. Orang begini bergantung pada nas-nas Al-Quran dan hadis bagi membenarkan perbuatan dosa mereka. Bagi membolehkan perbuatan dosa mereka. Dalam keadaan mereka buat satu dosa, mereka tak rasa itu adalah perkara yang begitu besar yang memudaratkan mereka untuk dunia dan akhirat. Dan mereka rasa comfort, maksudnya mereka rasa selesa dengan dosa itu kerana apa? Mereka yakin Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengampuni mereka. Sebab itu, mereka keluarkan dalil-dalil itu tadi. Contoh, membaca subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Kan contoh buat tawaf sebanyak 7 kali di Kaabah, ataupun contoh dengan hadis yang panjang tadi yang baru saya bacakan. Sebab apa? Dalam contoh itu Nabi SAW menyebutkan berkenaan dengan orang yang melakukan dosa demi dosa, kan kemudian dia bertaubat, lepas itu dia buat dosa lagi, dia bertaubat, lepas itu dia buat dosa lagi, dia bertaubat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak henti mengampuni dosa orang tu tadi. Sehingga Allah kata, hamba aku dia tahu bahawa dia memiliki Tuhan. Tuhan itu mengampuni dosa-dosanya dan Tuhan itu adalah Tuhan yang menghukum dia kerana dosa-dosanya. Sebab itu dia bertaubat. Jadi orang ini rasa bila keadaannya sedemikian, dia boleh buat dosa semahu dia. Kemudian nanti dia bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampuni dosa dia. Tapi benarkah sedemikian? Okey. Bolehkah begitu keadaannya? Jadi makna di sini, orang yang begini ya, disebutkan pada perengan kita yang berikutnya di situ, inilah contoh manusia yang bergantung kepada nas-nas yang berisi pengharapan, menyandarkan diri kepadanya dan memegangnya erat-erat dengan kedua tangannya. Maksudnya dia pegang nas-nas yang begini untuk supaya apa? Dia boleh buat dosa. Ini parah Muslimah. Betul. Pegangan yang begini masalah. Sebab tu hari ini kita nak betulkan, kalau betul lah ada di kalangan kita yang berpegangan ataupun yang berpendapat yang sedemikian. Kita nak betulkan kefahamannya. Jika ada antara kita, tak apalah, ngumpatlah banyak-banyak. Aku biasa jadi makcik bawang ni. Best jadi makcik bawang. Rugi kau jadi makcik bawang. Jadi makciknya join. Come join the club. Come join the club. Lepas ni kita taubat ramai-ramai. Boleh gitu? Kita pun bagi hadis ni. Kau tak ingat ke Ustazah Sakinah ajar hari tu hadis dia? Kita dosa, taubat. Dosa, taubat. Lepas Allah ampunkan kita. Sure punya Allah ampunkan kita. Boleh begitu. Saya tak ajar begitu ya Muslimah. Ingat, saya tak ajar sedemikian. Okey, walaupun kalau saya baca pun hadis ini, tapi bukan begitu maksudnya. Sebab apa? Bila kita faham sedemikian, bermakna kita menempatkan diri kita dalam keadaan yang sengaja buat dosa. Kita sengaja buat dosa. Bahkan kita plan untuk buat dosa. So dalam keadaan yang begini, tak teraplikasi. Nas-nasnya kita yakini ni. Sebab kita sengaja buat dosa-dosa tu tadi. Okey? Sebab itu dia kata gini, Imam Ibn Qayyim kata begini kepada kita. Jika orang itu dicela atas dosa dan sikapnya yang terus-menerus melakukan dosa. Kot-kotlah saya pun nampak kan orang tu buat dosa. Saya kata, jangan buat macam gini. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala azab kan. Jangan sentiasa sengaja nak buat dosa dan sebagainya. Tak boleh. Dia pun apa? Dia datang kepada saya, Ustazah, saya tak baca ke hadis? Kan Nabi kata gini, kita buat dosa. Kalau kita angkat tangan doa pada Allah, Allah ampunkan dosa kita. Dalam hadis 3 kali tahu orang tu buat dosa. Kemudian Allah ampunkan. Maksud apa Allah kata? Buatlah sesuka hati kau, nanti aku ampunkan kau.
Ustazah tak baca ke hadis? Takkanlah Ustazah bidang hadis tak jumpa hadis macam gitu. Ada orang macam itu muslimah. Ya Allah, ya Tuhanku, dahsyat. Kan? Dia datang kepada kita dengan hadis pula. Kan Ustazah ni Ustazah hadis tak baca hadis tu Ustazah. Maknanya, begini muslimah. Orang yang begini, dia akan datangkan dalil kepada kita untuk membenarkan dosa-dosa yang dia buat. Sebab itu, kan, kita ni bila ada satu hadis Nabi, ayat Al-Quran, ya, ia perlu difahami dengan sebenar-benarnya. Kena faham betul-betul. Belajar, baca syarah hadis, kan? Kalau Al-Quran, baca tafsirnya. Jangan kita suka-suka hati tafsir ayat Al-Quran ikut pendapat kita. Sama juga dengan hadis. Ya? Bila kita baca sesebuah hadis, kita nak faham macam mana? Ikut kefahaman kita ataupun ikut kepada kefahaman para sahabat yang telah dihuraikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Jadi kena hati-hati. Tak boleh sebarangan kita memahami sesuatu teks hadis. Saya nak guna perkataan ini. Maaf kalau ia terlalu tinggi. Okey? Sesebuah nas atau tidak kira sama ada Al-Quran ataupun hadis. Kita perlu fahami ia secara tekstual. Saya ulang sekali ya. Kita perlu fahami ia secara tekstual yang mana merujuk kepada perbincangan para ulama. Ya, perlu merujuk kepada perbincangan para ulama, bagaimana para ulama kita yang mu'tabar membincangkan nas-nas tersebut. Kita tak boleh suka-suka hati ambil satu hadis kemudian kita faham begitu sahaja. Tak boleh. Ataupun ambil ayat Al-Quran faham macam tu saja. Sebab itu minggu lepas dalam keadaan kita, saya sebutkan begini, dalam keadaan kita nak tadabbur Al-Quran itu, kita perlu buka kitab tafsir. Kan? Kita perlu buka kitab tafsir. Kenapa kita buka kitab tafsir muslimah? Kerana kita nak faham bagaimana para ulama mentafsirkan ayat Al-Quran itu tadi. Kalau tak, semua orang salah faham tentang nas-nas yang Nabi SAW sebutkan. Ramai orang boleh salah faham tentang apa ayat Al-Quran yang kita baca. Sebab itu penting kita belajar. Okey? Penting ada guru. Tak boleh baca buku sikit-sikit. Oh macam ini, oh macam ini. Tak boleh juga. Perlu difahami. Perlu difahami dengan betul. Okey? Tekstual dan kadang-kala begini ya muslimah, kadang-kala setiap nas yang kita dapati ya, tidak kira sama ada Al-Quran ataupun hadis, ada konteks teks, ada konteks macam ni ada sudut konteksnya, yang perlu kita faham. Tak boleh konteks nas itu kan, mungkin ia tak sesuai untuk kita apply pada konteks kita pada hari ini. Ya, ada begitu nasnya. Sebab ikut kepada konteks yang terdahulu. Konteks yang terdahulu. So ada nas perlu difahami daripada sudut tekstual dan juga kontekstual. Okey? Tekstual dan kontekstual. Kedua-duanya perlu difahami sedemikian. Tak boleh kita sesuka hati sebagaimana yang kita nampak orang-orang ni tadi kan, baca satu hadis kemudian jadikan ia sebagai nas untuk buat dosa. Okey? Untuk kita buat dosa. Kemudian bila orang tegur kita, kita pun kata pada orang tu, bagi hadis-hadis yang begini. Ini salah. Kesalahan yang perlu kita betulkan supaya kita tidak menjadi salah seorang di kalangan mereka ini. Okey, baik. Seterusnya muslimah, kita lihat begini. Cuba rujuk pada muka surat 49. Saya tak tahulah di sana muka surat berapa. Okey. Tapi ustazah nak skip banyak perbincangannya. So yang bawah itu kita skip. Okey, 48, kita skip muka surat 48. Terus masuk kepada muka surat 49.
yang menyebutkan contoh lain. Saya nak masuk pada satu ayat Al-Quran yang dikemukakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim sebagai antara contoh yang beliau sebutkan dalam kitab ini, iaitu surah Az-Zumar ayat 53. Okay, mungkin itu boleh menjadi key-nya untuk cari di mana saya nak mulakan perbincangan ini. Itu surah Az-Zumar ayat 53. Yang mana kita lihat begini. Contoh lain, ada sebahagian mereka mengandalkan ni maksudnya mereka menganggap, assume kan, yang Allah Subhanahu Wa Taala gitu gini dan sebagainya. Jadi mereka gunakan surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi bagi mereka ni yang buat dosa tadi kan, yang mereka rasa boleh buat dosa sesuka hati, tanpa perlu memikirkan balasan-balasan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Kerana apa mereka rasa? Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Pengampun. Itu kita tidak nafikan. Ya? Allah memang Maha Pengampun. Tiada siapa boleh menafikan tentang hal itu. Allah Maha menerima taubat. Tak ada siapa juga boleh menafikan tentang hal itu. Ya? Tapi orang-orang yang begini, mereka sengaja mengemukakan ayat Al-Quran, keluarkan hadis Nabi untuk membenarkan perbuatan dosa mereka. Yang mereka buat ikut sesuka hati mereka. Jadi di sini Muslimah, antaranya mereka kemukakan apa? Surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Mereka kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri cakap dalam Al-Quran, Allah ampunkan semua dosa-dosa. Jadi, buatlah dosa. Nanti Allah ampunkan. Begitu. Namun, apa kata Imam Ibn Al-Qayyim? Ini juga termasuk kebodohan. Dia guna perkataan bodoh terus, ambil korang. Ini itu juga termasuk kebodohan yang paling buruk. Maknanya yang ini termasuk kejahilan. Kejahilan. Kalaulah begitu keadaannya, inilah kita kata kejahilan yang paling buruk, paling dahsyat. Sebab sesungguhnya dosa syirik masuk dalam keumuman ayat di atas kerana ia merupakan puncak dari semua dosa sekaligus asasnya. Okey, dosa syirik termasuk dalam semua dosa-dosa. Jadi, tidak ada perselisihan pendapat bahawa ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang bertaubat. So, kita nak kata gini, untuk membetulkan pendapat orang itu tadi, yang mengatakan kita boleh buat semua dosa suka hati kita, kemudian lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala akan ampuni dosa kita. Semudah itu ke? Macam tu kan, buat-buat dosa yang banyak, lepas tu happy-happy taubat. Apa begitu? Dia tak semudah itu Muslimah. Sebab ayat ini, surah Az-Zumar ayat 53, dia ditujukan untuk orang yang bertaubat. Dan taubat bukan taubat yang biasa-biasa, tapi taubat yang sebenar-benarnya. Kena ingat, taubat yang sebenar-benarnya. Sebab itu, kan, kalau kita rujuk pada perenggan itu, dia kata tidak ada perselisihan pendapat bahawa ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang bertaubat, bahawasanya Allah mengampuni dosa orang yang bertaubat. Yes, itu yang kita fahami. Itu yang juga kita pegang. Semua nas yang kita bacakan tadi, yang mereka ni cuba putar balik kan untuk membenarkan dosa kita, sebenarnya itu adalah untuk orang yang bertaubat, sebenar-benar taubat. Bukan orang yang sengaja nak buat dosa, bukan untuk orang yang plan buat dosa. Bukan begitu. Okey? Kemudian, apa Imam Ibn Qayyim jelaskan? Allah mengampuni dosa orang yang bertaubat apapun bentuk dosa tersebut. Sekiranya ayat ini ditujukan untuk selain orang yang bertaubat, nescaya semua nas yang berisi ancaman serta hadis-hadis yang berkaitan dengan dikeluarkannya satu kaum dari ahli tauhid dari neraka dan syafaat tidak lagi memiliki fungsi apa-apa. Jadi, kalau kita just nak faham nas tu macam-macam tu saja, so what's the point? Cakap putih. jadi apa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak letakkan tentang ayat ancaman dalam Al-Quran? Buat dosa masuk neraka. Betul tak? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala banyak kali nak ingatkan kita dalam Al-Quran, dan Nabi SAW sendiri juga perlu ingatkan kita dalam hadis baginda berkenaan dengan ancaman-ancaman orang yang melakukan dosa.
Untuk apa Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan semua itu dalam Al-Quran dan sabda baginda? Berkenaan dengan buat dosa dapat ini, buat dosa masuk neraka, buat dosa kena azab. Bahkan ada nas-nas yang menyebutkan secara spesifik berkenaan dengan dosa yang kita buat, apa ancamannya. Contoh, kita pernah baca kan, di sini ke tempat lain, saya tak ingat. Tapi kita pernah baca berkenaan dengan hadis orang yang bongkak, orang yang sombong. Apa ancamannya untuk mereka? Yang Nabi SAW sebutkan, orang yang begini menganiaya orang lain dengan kesombongan dia kan. Apa yang Allah buat? Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam neraka dalam penuh kehinaan, sumbatkan dia dalam penjara dalam penjara di dalam neraka yang nama penjara itu bulas. Kemudian dalam penjara bulas itu, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia makan dan minum? Air nanah daripada penduduk ataupun penghuni api neraka. Itu Nabi sebutkan secara jelas dalam hadis baginda. Ancaman, balasan bagi orang yang sombong di atas muka bumi ini. Jadi kalau kita sedap-sedap suka hati kita kan, nak cakap gitu, nak cakap gini, dengan menggunakan nas-nas itu tadi, apa gunanya Allah Subhanahu Wa Taala letakkan macam-macam ataupun pelbagai macam contoh dalam Al-Quran dan Nabi SAW sebutkan pelbagai macam dosa sebagai peringatan untuk kita supaya kita hindari. Tapi kalau kita tak nak hindarkan, kemudian senang-senang kita buat dengan alasan Allah Subhanahu Wa Taala boleh ampuni kita, bahkan bukan alasan begitu-gitu saja tahu, tapi kita keluarkan dalil-dalil untuk menguatkan dosa yang kita telah lakukan. Ini adalah perkara yang tidak seharusnya. Ini kita panggil sebagai kesalahfahaman dalam beramal. Okey? Kesalahfahaman dalam beramal yang akhirnya menyebabkan kita tersalah memahami ataupun tersalah melakukan sesuatu perkara dan mengajak orang lain buat perkara-perkara yang sedemikian. Okey? Dan kita kena faham muslimah. Orang yang bertaubat, dia bukan taubat macam-macam tu saja. Tak. Tapi apa kata Nabi? Dalam ayat Al-Quran bukan kata Nabi. Apa kata Allah? Allah kata begini kepada kita. Kita kalau nak betul-betul Allah ampunkan dosa kita, dia bukan hanya semata-mata kita perlu baca 100 subhanallah wa bihamdi itu 100 kali, bukan gitu muslimah. Bukan semata-mata kita angkat tangan kita doa kepada Allah, bukan gitu. Tapi ia mesti diiringi dengan taubat yang sebenar-benarnya, yang Allah kata apa? Taubatan nasuha. Taubat yang nasuha. Itu taubat yang sebenar-benarnya. Sebab itu Allah kata, Allah pesan pada kita dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, iaitu taubat yang sebenar-benarnya. Orang yang bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya ini, baru tepat Allah ampuni dosa mereka. Bukan sebagaimana orang yang syok-syok tadi kan, buat dosa, kemudian bagi dalil boleh buat dosa, lepas tu nanti kita taubatlah. Bukan begitu. Sesuka hati kita, lepas tu nanti plan lagi buat dosa. Macam gini, orang yang begini, dia tak taubat yang sebenar-benarnya. Kan? Dia tak taubat dengan sebenar-benarnya. Tengok cara pun dah tahu. Kan tengok cara pun dah tahu. Tapi bila kita rujuk dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8 ini, apa kata Allah muslimah? Orang yang bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kan terima taubatnya. Apa kata Allah? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang yang melaksanakan taubat yang sebenar-benarnya itu, Allah kata, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Allah Subhanahu Wa Taala janji yang begitu kepada kita. Tapi dengan syarat muslimah, syaratnya apa? Taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Okey? Taubat yang sebenar-benarnya.
Bukan taubat yang main-main. Taubat yang memang nanti next time aku buat lagi. Sekarang ni memanglah aku taubat. Nanti kan next time kita buat dosa. Lepas tu nanti Allah ampunkan kita lagi. Apa susah? Itu maknanya bukan taubat yang sebenar-benarnya. Sebab itu, bila kita nak bincangkan berkenaan dengan taubat ni muslimah, dia mesti ada syarat-syarat yang perlu kita ikuti. Dia bukan setakat dah buat dosa, lepas tu kita taubat, sudah nanti lepas tu buat dosa lagi dah, lepas tu taubat lagi lah. Bukan gitu muslimah. Susah hati kita ni kan. Ada syaratnya yang telah diperbincangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka berkenaan dengan bagaimana kita nak jadi orang yang bertaubat. Apakah syarat-syarat yang perlu kita ikuti bila kita nak jadi orang yang bertaubat. Sebab tu kita kena faham. Bila kita bincang berkenaan dengan taubat, dah buat dosa, lepas tu taubat, mesti kita ni dalam keadaan bertaubat, angkat tangan ataupun kita baca tasbih, apa tadi? Subhanallah wa bihamdi itu tadi kan? Dia mesti dengan syarat-syarat ini baru tepat keadaan kita menerima taubat Allah itu tadi. Jangan lupa muslimah, Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati kita. Allah Maha mengetahui apa yang ada di pemikiran kita. So, kalau kita plan, kalau kita rancang, kalau kita taubat dengan tidak ikhlas itu tadi, dengan harapan nanti kita buat dosa lagi, kita taubat lagi, buat dosa lagi, taubat lagi. Ini tak betul. Dan Allah tahu. Kan? Allah tahu apa yang kita plan. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Sebab itu, orang yang nak bertaubat, dia perlu menepati syarat-syarat ini. Pertama, al-i'tiraf. Dia mengakui perbuatan dosanya. Okay, kita akui. Saya berdosa. Yes. Kita akui saya dah buat dosa ni. Tapi adakah hanya cukup dengan setakat kita mengaku kita berdosa muslimah? Tidak. Kita ada syarat yang seterusnya. Iaitu an-nadam. Kita menyesal atas perbuatan dosa. Ramai orang dia boleh mengaku perbuatan dosanya. Tapi belum tentu dia menyesal dengan perbuatan dosanya. Ya, belum tentu dia menyesal dengan perbuatan dosanya. Jadi, bila kita nak bertaubat kepada Allah ini, dengan dosa-dosa yang kita buat, dan kita nak dapatkan penerimaan Allah, kan, ataupun kita nak dapatkan Allah hapuskan dosa-dosa kita tadi tu kan, sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8 tu. Okay? Kemudian, Allah masukkan kita dalam syurga. Maka di sini, mestilah kita jadi orang yang mengaku perbuatan dosa dan kita menyesal dengan perbuatan dosa kita. Dan dalam masa yang sama kita berhenti al-iqla'. Okey, kita berhenti. Tak bolehlah, okey saya mengaku saya buat dosa, saya memang menyesal, tapi belum tentu saya nak berhenti. Entahlah tengok next time ke apa kan, aku buat lagi ke tak belum tentu Aku memang menyesal sekarang ni. Okey nak buat macam mana dah terbuat apa. Tapi next time tengok ada orang macam tu muslimah. Adakah itu menepati syarat taubat? Tidak. Maknanya bila kita betul-betul bertaubat, okey, kita kena mengaku, menyesal dan berhenti. Berhenti daripada buat dosa tu. Kemudian berazam. Berazam tidak mahu ulangi. Okey? Berazam tidak mahu ulangi. Ada orang memang dia berhenti, dah berhenti lah. Tapi nak buat lagi, tengok macam mana. Tengok macam mana. Kalau aku buat lah. Kan? Aku pun tak boleh janji lah. Ini maknanya tak ada keazaman. Dia tak ada keazaman. Memang dia berhenti. Tapi dia tak ada keazaman untuk berhenti sebab dia kata aku tak janji apa. Kalau aku buat lah. Macam mana? So ini tak boleh. Okay, so kena faham ya. Bila kita bertaubat, al-i'tiraf, al-nadam, al-iqla' wal-azam. Perlu ada ketika kita menjadi seorang muslimah yang bertaubat. Dan jangan lupa ikuti dengan amal soleh. Baru tepat. Kan? Itulah yang tepatnya bila kita dah al-i'tiraf, kita dah mengaku, kita menyesal, kita berhenti daripada dosa, kemudian kita berhenti buat dosa, kemudian kita berazam, tidak mahu ulangi. Lalu kita baca subhanallahi wa bihamdihi itu tadi. 100 kali. Barulah Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Begitu keadaannya.
baru cantik kefahaman kita berkenaan dengan nas yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Baru cantik kita beramal, baru cantiklah kita mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ada perkara-perkara lain yang perlu kita usahakan, antaranya lah berteman dengan orang yang baik. Itu cari kawan-kawan yang baik supaya kita ni terus-terusan dalam keadaan kita meninggalkan perbuatan yang dah kita buat, perbuatan dosa yang telah kita buat. Jadi, senang-senang ke kita ni Allah Subhanahu Wa Taala nak ampunkan macam tu saja? Kita dah plan buat dosa tadi kan, lepas tu kita pun taubat pada Allah, nanti Allah ampunkan lah. Macam contoh, dalam hadis tadi kan, kita kata, ada orang itu, dia berdosa kepada Allah. Kemudian, dia berhenti. Thumma makatha. Apa kata Nabi? Kalau kita nak ulang balik hadisnya. Thumma makatha masya-Allah. Maksudnya dia berhenti buat dosa itu pada satu yang masa yang beberapa masa. Tapi kemudian dia buat dosa lain. Maknanya, itu memang betul lah sebab dalam hidup kita, kita tak boleh terlepas daripada dosa muslimah. Betul tak? Ada je dosa yang kita buat. Tapi adakah kita plan untuk buat dosa itu sekali lagi ataupun untuk buat dosa yang lain? Tidak. Kita berhenti, kita tinggalkan dosa tu. Dan kita memang berazam kita tak nak buat. Tapi kemudian adalah benda-benda sikit-sikit kita buat, kita dosa. Kita termengumpat orang. Itu dosa maknanya kan. Kita tak plan nak mengumpat orang tapi kita tercakap pasal orang tu. Betul. Ataupun ada benda kita terambil barang orang dan sebagainya. Maka kita bertaubat. Ini baru tepat keadaannya. Bila kita faham tentang hadis itu tadi. Tapi kalau kita kata, oh tak apa, nanti lepas ni dah bertaubat ni sekarang kan, lepas ni ikutlah buat dosa, taubat lagi, apa susah. So itu bukan sebagaimana yang dimaksudkan pada hadis. Ya, bukan sebagaimana yang dimaksudkan pada hadis. Jadi ini mengapa Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia kemukakan perbincangan ini. Supaya kita ni ketika dalam beramal ni, kita beramal dalam keadaan yang tepat. Kita tak buat perkara-perkara ikut suka hati kita. Ketika kita memahami nas-nas itu tadi. So, saya nak berbalik kepada dua situation ataupun dua keadaan yang menyebabkan kita menjadi orang yang beruntung ni muslimah. Satu, kita tadabbur Al-Quran. Okay? Itu saya dah touch minggu lepas. Saya dah sentuh minggu lepas. Kita tadabbur Al-Quran. Kenapa kita tadabbur Al-Quran? Supaya kita faham. Kita dapat banyak contoh dalam Al-Quran. Bila seseorang hamba dia buat perkara yang baik, Allah akan beri balasan yang baik. Bila seseorang hamba dia melakukan perbuatan yang buruk, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dengan balasan yang buruk. Sebab itu kita tadabbur Al-Quran supaya ia menjadi sebab kita menghindarkan perbuatan buruk dan menjadi sebab kita termotivasi untuk buat perkara-perkara yang saleh. Tapi malangnya, kalau dalam keadaan kita mentadabbur Al-Quran, kita lupa untuk keluarkan diri kita menjadi orang yang berada pada perkara yang kedua ini, yang sedang kita bincangkan pada hari ini. Iaitu walaupun kita tadabbur, walaupun kita baca, walaupun kita faham ayat Al-Quran tu tadi kan, tapi kita buat suka hati kita. Dalam keadaan yang mana kita tidak mahu menghindarkan. Kita dah tahu tadi tau, buat ini dapat ini. Kan buat ini dapat ni. Tapi kita tak nak langsung menghindarkan perbuatan-perbuatan dosa. Kerana apa? Kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan ampuni kita. So suka hati akulah aku nak buat dosa macam mana pun. Suka hati aku. So kau nak cakap apa? Kau nak bagi aku dalil berdentang dentum? Aku pun boleh bagi kau dalil berdentang dentum. Ada orang begitu muslimah. So di sini kalau kita berada pada situasi ini dan kita tak ubah pemikiran kita, kita buat dosa sesuka hati kita yang mana kita rasa nanti lepas aku buat dosa, aku taubat pada Allah, lepas tu aku taubat, aku buat lagi. Suka hatilah. Sebab Nabi pun cakap kita apa? Dah buat dosa taubat, buat dosa taubat. So apa lagi masalahnya? Ini yang perlu kita hindari. Okey, keluarkan diri kita daripada pemahaman yang sedemikian. Supaya apa? Tak salah kita ni ketika kita beramal dengan satu amalan. Ataupun ketika kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini muslimah.
kita menjalani dalam keadaan yang benar-benar mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau betul-betul nak dapatkan keridaan Allah dunia dan akhirat, kita seharusnya kan dalam keadaan kita yang dah faham Allah memang akan balas kita untuk setiap perbuatan dosa kita ni. Kita seboleh mana usaha untuk menghindarkan diri kita daripada melakukan kemaksiatan. Tapi kalau kita tidak usaha, bahkan kita sengaja, kita plan, kita rancang untuk buat dosa. Ingat, Allah tak pernah tidur. Ya, Allah Maha mengetahui. Allah tahu apa yang kita plan, apa yang ada dalam hati kita. So jangan kita ni nak perasan. Jangan kita nak perasan, oh nanti Allah ampunkan kita buat dosa apa kan. Jangan kita nak perasan sangat. So kalau betul-betul nak bertaubat, ikuti. Sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8 yang telah saya bacakan itu tadi. Beserta dengan syarat-syarat yang telah dibincangkan oleh para ulama. Baru tepat keadaan kita sebagai seorang pendosa. Kemudian kita bertaubat kepada Allah yang mana Allah beri jaminan dengan keampunan itu tadi. Okey Muslimah, itu saja perbincangan kita pada hari ini. Okay, jika sekiranya ada soalan di sana, mungkin boleh diajukan. Okay, kita boleh ambil satu ataupun dua soalan. Dipersilakan. Kita ada soalan tapi soalan sudah terjawab. Okey, soalan sudah terjawab. Itu daripada Nur itulah tadi kan dia tanya apakah syarat-syarat taubat. Okay, apakah syarat-syarat taubat? So saya dah jawab tadi syarat-syarat taubatnya. Ada 5 keadaan. Sebenarnya ada 4. 4 itu yang paling penting tapi kemudian masuk ke 5 ke 6 tadi? Kejap. Saya pun lupa lah. 5 ke 6 tadi? 6. Okay, ada 6. 1, al-i'tiraf, an-nadam, al-iqla', al-azam. Dia ini yang biasanya lah yang kita dengar dalam perbincangan. Kemudian jangan lupa lepas yang keempat ada lagi perkara lain yang perlu kita buat, iaitu ikuti dengan amal soleh dan cari teman-teman yang baik, teman-teman yang salihah sebagai kawan-kawan kita supaya kita sentiasa istiqamah dalam berbuat baik dan beramal soleh. Kawan itu penting ya Muslimah. Okay? Kawan amat penting dalam hidup. Tersalah pilih kawan, merana hidup. Merana hidup kita. Okay, ada soalan di sini. Solat taubat, sunat taubat ni buat sendirilah. Solat sunat ni biasanya kebiasaannya Nabi SAW buat sendiri. Okay, jadi kalau kita nak buat solat sunat taubat tu, buat sendiri lebih baik keadaannya. Sebab ada hadisnya yang Nabi SAW sebutkan, jika seseorang di kalangan kalian melakukan dosa, maka berwuduklah sebagaimana dia ingin solat fardu, kemudian solatlah. Buatlah solat. Ini mafhum yang hadis yang saya tak ingat secara detail hadis itu, tapi ada hadisnya. Cuma dalam hadis itu Nabi tak kata itu solat sunat taubat. Solat sunat taubat tu kita je yang namakan dia. Tapi dalilnya ada yang mana Nabi kata bila salah seorang di kalangan kalian ada melakukan dosa, hendaklah kalian berwuduk sebagaimana hendak melaksanakan solat, lalu solatlah 2 rakaat. Ada disebutkan. Bacaannya pun tidak dinyatakan secara spesifik dalam hadis. Nabi SAW cuma sebutkan begitu sahaja. Jadi tak juga Nabi kata buat secara berjemaah. Nabi tak kata buat secara berjemaah. Jadi bagi saya terbaik buat sendiri. Sebab kita pun berdosa tu dosa sendiri kan. Okay? So buatlah sendiri. Wallahu a'lam ya Nur. Wallahu a'lam. Okay. Ya, sama-sama Puan Syida. Oh, ada di sini juga. Tak silap kita di Darul Ghufran ya. Kita jumpa di sini, jumpa sekali lagi. Okay. Terima kasih kerana sering mengikuti kuliah saya Puan Syida. Ya, sama-sama Nur. Sama-sama. Kasih diterima. Selamat Hari Guru. Terima kasih.
Okey, saya rasa kita tidak ada soalan yang lain. Mudah-mudahan jelas ya. InsyaAllah kita belum habis ya bincang ya berkenaan dengan poin kita yang H ini. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk kepada perbincangan yang berikutnya, iaitu untuk kita kupas dengan lebih panjang, dengan lebih detail lagi kan berkenaan dengan taubat itu tadi. Sebab tu tadi saya cuma touch and go sedikit saja. Jadi sebab saya nak bawa perbincangan berkenaan dengan taubat tadi pergi kepada minggu depan. Okey, baik. InsyaAllah Muslimah kita jumpa pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, juga kelapangan masa untuk terus-terusan menuntut ilmu dan ikuti setiap pengajian yang dianjurkan di Masjid Kampung Siglap. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.